Persidangan Dewan Rakyat teraju menjadi agensi penyelaras utama pembangunan sosioekonomi Bumiputera antara yang dibangkitkan dalam sesi soal jawab lisan. Dalam masa yang sama, kajian sedang dijalankan mengenai keperluan untuk menubuhkan semula jawatan kuasa memperkasa Mahkamah Syariah. Laporan lanjut bersama Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Silakan Farhana. Kerajaan komited untuk menjayakan agenda Bumiputera melalui Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, unit peneraju agenda Bumiputera teraju menjadi agensi penyelaras utama pembangunan sosio-ekonomi Bumiputera. Menurut Tan Sri Muhyiddin, Bumiputera akan diberi lonjakan berganda menerusi pembentukan budaya keusahawanan. Ia dipupuk secara bersepadu melalui peranan pelbagai agensi seperti Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Tekun Nasional serta agensi Mandat Bumiputera. Saya juga telah memutuskan supaya unit peneraju agenda Bumiputera yang ini teraju menjadi agensi penyelaras utama pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Teraju akan menjadi penyelaras tunggal bagi pengkalan data Bumiputera merentas kementerian, agensi dan GLC. Menurut Tan Sri Muhyiddin, kerajaan juga mewujudkan Majlis Kemakmuran Bumiputera MKB yang dipengerusikannya bagi memperkasa pembangunan sosio-ekonomi Bumiputera. Beliau menjawab soalan asal Ahli Parlimen Parit Bunta Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Kajian sedang dijalankan mengenai keperluan untuk menubuhkan semula jawatan kuasa memperkasa Mahkamah Syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pertimbangan itu dibuat selari hasrat memartabatkan sistem perundangan syariah secara menyeluruh. Selain itu, penyeragaman pentadbiran juga dilakukan melalui pembinaan arahan amalan Mahkamah Syariah, kaedah-kaedah Mahkamah Syariah dan prosedur operasi standard yang akan diguna pakai di seluruh mahkamah-mahkamah syariah. Usaha-usaha tersebut dibuat melalui perbincangan dalam persidangan ketua-ketua hakim syar'i seluruh Malaysia dan mesyuarat ketua-ketua pendaftar Mahkamah Syariah. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar. Mengulas usaha mempercepat penyelesaian kes di Mahkamah Syariah, Datuk Dr. Zulkifli berkata inisiatif berbentuk inovasi telah dilaksana untuk tujuan berkenaan. Ini termasuk menyediakan kemudahan pengurusan kes secara dalam talian seperti e-bicara, e-faraid dan program penceraian fast track. Pihaknya juga akan menambah bilangan pekerja sokongan di Mahkamah Syariah bagi mempercepat dan melancarkan urusan penyelesaian kes berkaitan. Beberapa kaedah pelaksanaan sedang diteliti bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan RM1 juta kepada Pertubuhan Palang Merah LRC seperti diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, perkara itu akan dimuktamadkan dalam kadar segera. Malah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah mengeluarkan surat kebenaran berbelanja pada Kementerian Luar Negeri pada Isnin lepas. Setakat ini tiada rakyat Malaysia yang terbabit dalam letupan di Beirut pada 4 Ogos lalu yang meragut 160 nyawa dan mencederakan lebih 5,000 yang lain. Mengenai sampai ke tidak kepada mangsa-mangsa itu, kita amat peka tentang keadaan di Lubnan itu sendiri. Kita telah punya pengalaman apabila kita menyalurkan bantuan-bantuan tertentu, tapi hari ini Kementerian Luar Negeri diamanahkan untuk berurusan terus dengan LRC, Lebanon Red Cross atau Red Crescent Society. Jadi kita akan dapat maklum balas dari kementerian itu sama ada ia betul-betul sampai ke tidak. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kuching Dr. Kelvin Yuen mengenai bantuan kerajaan kepada Lubnan. Baik, Dewan berhenti berehat dan akan menyambung semula sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan pengutukan semula peruntukan perbelanjaan 2020 pada 2.30 petang nanti. Kembali bersama Syah, silakan.